Nampak aku? Nampak Okay. Okay, kita sambung nombor 31 kan. Kita stop. Okay, 31. Okay, jadual 2 menunjukkan satu set data yang diperolehi daripada satu kajian bagi 150 orang penonton. Okay, semua sekali ada 150. Set semester dia lah. Okay, ini data yang dia bagi. Okay, hitungkan bilangan penonton yang menonton berita atau sukan dan juga wayang. Okay, nak isi rajah pentagram ni tak ada masalah, senang. Okay, cuma ramai yang silap dekat sini lah. Berita atau sukan dan juga wayang. So, macam mana kita nak cari? Kena tahu dulu bentuk set dia tu macam mana. Okay, berita. Berita katalah B saya letak. Okay, berita atau adalah kesatuan. Atau sukan dan wayang. Ini yang kena cari bilangan dia. Okey, kalau awak nak lorek awak tak pasti, kita letak nombor. Okay, nombor sukan ni berapa sukan ni? Berapakah dekat sukan sahaja? Okay, kalau sukan ada 95, kalau sukan sahaja ada berapa? Tolakkan 95 ni dengan semua yang sukan ni. Berapakah sukan? 33. 33. Okey, semua data dah isi. Kalau awak campur semua ni, awak akan dapat 150 kan? Okey, maksudnya tak adalah yang duduk bahagian luar tak ada. Okey, so sekarang kita nak cari B kesatuan berita, kesatuan sukan dan juga wayang tu ada berapa orang. So macam mana nak cari? Kalau awak tak tahu nak buat, awak buat nombor lah. Kalau B 8, 20, 25, 12, 18. Kesatuan dengan S. 17, 33 semua ni. Okey, so kita tuliskan nombor dia. Okey, 12, 18, 20, 25, 17 dengan 33. Ini untuk yang ini. Sekarang bersilang dengan W. W, wayang adalah ini. So, salin dulu apakah W, unsur W 17, 12, 20, 28. Jadi, bila persilangan dua ni apa yang sama? Apa yang sama antara yang ini dengan yang ini? Apa yang sama? 12, 12, 20, 20, 17. 17. Okey, jadi ini adalah untuk jawapan ini. So, sekarang kita nak tahu berapakah bilangan dia. Bilangan B kesatuan S persilangan W. Tambahkan semua nombor dalam ni. Sebab dia adalah bilangan. So, jawapannya awak akan dapat berapa? 49. 5 tu. Berapa? Dapat C. 9. 9. 49. Okey, C jawapan. Ya. Okey, ini cara nak cari jawapan dia lah. Kalau awak boleh lorek, awak lorek je. Tapi kalau awak confuse, awak buatlah macam ni. Okey. Ada soalan? Kalau ada tanya Kalau tak ada, terus pergi nombor 32. Okey, 32. Sebiji guli dipilih secara rawak daripada sebuah kotak yang mengandungi 8 biji guli kuning. Hitung kebarangkalian bahawa sebiji guli biru dipilih. So, apakah kebarangkalian dia? 1/8. 1/8.
kosong. Kosong. Kenapa kosong? Sebab dalam kotak tu hanya ada biji guli kuning. So kalau nak pilih warna biru tu, mustahil lah kita akan pilih warna biru kan sebab dalam tu ada kuning je. So kosong. Okey, jadi kebarangkalian dia kosong. Okey, 33. 33 ni soalan dia macam soalan dalam buku kerja ni. Okey, sebiji sama. So apa jawapan dia? Ingat lagi tak kita dah bincang soalan ni dalam buku kerja tu? Latihan objektif tu. A. Jawapannya adalah A. Okey, kalau tak ingat, sini 6, sini 8, jadi sini 10. Ini separuh daripada sini, sini mesti 5. So jarak sini mesti 5 lah. So kosong tolak 5 jadi negatif 5. So negatif 5, 6. Okay, 34 pun tak salah saya sama macam soalan dalam buku kerja. Okey, so jawapannya apa? Ingat lagi tak? 3/4. 3/4. Okey, kalau lupa saya tunjuk lagi sekali macam mana dapat. Pastikan dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ini bentuk yang kita nak tukarkan. So tukarkan ini, awak akan dapat KY sama dengan negatif X tambah 1. Jadi Y sama dengan negatif X per K tambah 1 per K. Yang ini pula tukarkan darab silang sini, awak akan dapat 3. Awak akan dapat 4X tambah 3Y sama dengan 12. So 3Y sama dengan negatif 4X tambah 12. Y sama dengan negatif 4 per 3X tambah 12 bagi 3 jadi 4. Okey, negatif X per K sama dengan negatif 4 per 3. Jadi X sama dengan bukan X. Dia kan negatif F, negatif 1. Okay, so kalau kita nak cari K, kita kena terbalikkan dia. So K sama dengan 3/4. Negatif positif. Okay, dapatlah jawapan dia C. Okay, 35. Okay, 35. Pelajar 19 menunjukkan satu carta pala yang menunjukkan bilangan peserta mengikut negara dan jantina. Okay, yang mengambil bahagian adalah satu kejohanan sukan. Okay, kalau kita tengok Malaysia, yang lelaki ada, ini 12, kita anggap je 12. Yang ini 3. Singapura 7, 5. Indonesia 9, 6. Soalan dia, seorang peserta dipilih secara rawat daripada semua peserta itu. Cari kebarangkalian bahawa peserta itu seorang lelaki daripada Malaysia. Jadi lelaki Malaysia adalah 12 daripada berapa? Semua sekali ada berapa? Tambahkan semua sekali peserta. Malaysia, Singapura, Indonesia. Berapa dapat? Kebarangkalian lelaki Malaysia sama dengan 12 daripada 42. 42. Semua sekali 42. Jadi jawapannya adalah kecilkan, dapat berapa? 2/7. 2/7. Okay, so A jawapan dia. Okay, 36.
36 soalan kebarangkalian lagi. Jadual 3 menunjukkan bilangan murid dan kebarangkalian memilih seorang murid mengikut kumpulan pencapaian dalam tingkatan 4. Hitung jumlah bilangan murid dalam tingkatan 4. Dia nak bilangan murid semua sekali. So apa benda yang aku kena buat dulu? Maklumat yang kita dapat bilangan hanya harapan. Okey, kebarangkalian cemerlang dan selamat sahaja. Harapan tak ada kebarangkalian dia. So apa yang perlu kita cari dulu? Apa yang perlu kita cari dulu sebelum kita cari jumlah bilangan murid ni? Siapa tahu? Takkan tak tahu. Awak kena cari dulu kebarangkalian kumpulan harapan. Harapan. Macam mana nak cari kebarangkalian kumpulan harapan? Macam mana? Dia dah bagi kebarangkalian cemerlang, dia dah bagi kebarangkalian selamat. Jadi harapan nak cari macam mana? Oh, 20 bagi dengan jumlah. 20 bahagi dengan jumlah. Betul. Jumlah tu datang dari mana? Tak tahu. Okey, kita cari dulu kebarangkalian harapan sini berapa. Macam mana nak cari? Kita tahu kalau semua sekali dipilih, kebarangkaliannya adalah 1. Jadi cari harapan ni tolaklah 1, tolak 2/8, tolak 1/2, kita akan dapat kebarangkalian harapan. So apakah kebarangkalian harapan? Kebarangkalian untuk memilih kumpulan harapan berapa? 1/4. 1/4. So daripada sini kita dapatlah cari bilangan keseluruhan. 1/4 daripada keseluruhan kita akan dapat 20. 1/4 daripada keseluruhan murid tingkatan 4 kita akan dapat 20 orang. Jadi X sama dengan 20 darab 4. So jawapannya adalah 80. Itu je cara dia. Okey, sebab nak cari bilangan 1/4 daripada keseluruhan, kita akan dapat bilangan dia. Okey, itu je cara dia nak cari jawapan nombor 36. Okey dah? Okey, boleh pergi seterusnya? Boleh. Okey, nombor 37. Farid mempunyai 5,000 dalam satu ekor simpanan. Kadar faedah mudah yang diberikan ialah 2% setahun. Hitung jumlah simpanan akaun itu selepas 18 bulan. Berapakah jumlah simpanan dia selepas 18 bulan? Kita boleh guna formula yang inilah. A sama dengan P tambah PRT. Okey. P itu prinsipal. Prinsipal itu adalah jumlah asal. Tambahkan dengan faedah dia lah ni. Ini faedah dia. Okey, 5,000 darabkan dengan rate. Rate dia 2% setahun. Darabkan dengan tahun. T ni time dia, masa mesti dalam tahun. So 18/12. Jadi berapakah nilai dia awak dapat? Apakah jawapan dia?
RM 5,150. 5,150. Okey, itu jawapan dia. Direct je soalan ni, soalan direct. Guna je formula ni, awak dapat terus jawapan. Okey, formula ni dekat bahagian formula ada kalau awak tak ingat. A itu ialah jumlah bayaran, kebalik lah, kena bayar kalau kena bayar. Ini sama je. Berapa jumlah faedah, kita guna yang ini juga. Kira faedah, tambahkan dengan prinsipal. Okey. Seterusnya, 38. Rajah 20 menunjukkan graf jarak masa. Ini graf jarak masa, jadi keseluruhan dia adalah laju. Okey, perjalanan dari bandar A ke bandar C. Okey, diberi laju purata dari bandar A ke bandar B ialah 66. Okey, sini 66 kilometer per jam. Tentukan nilai P. Okey, kalau tengok sini kilometer, yang ini minit. Ini awak kena hati-hatilah. Unit dekat sini adalah jam. Jadi kita kena tukar masa kepada jam lah. Jadi macam mana kita nak kira? Okey, laju sama dengan apa? Laju sama dengan? Jarak bagi masa. Jarak bahagi masa. Jumlah jarak bahagi jumlah masa. So sekarang jumlah jarak kat sini kita tak tahu P tu berapa. So kita letak 60 tolak P. Bahagikan dengan masa dia. 30 minit sama dengan berapa jam? Masa mesti dalam jam. 30 minit berapa jam? 0.5. 0.5. Okey, sama dengan 66. So dapatlah cari P. Okey, 60P sama dengan 66 darab 0.5, awak akan dapat berapa? Sama darab 33. 33. So kita boleh selesaikanlah. P pergi sini tukar tempat. Jadi P sama dengan 60 tolak 33. Itulah jawapan dia. So apa jawapan dia? 27. 27. Okey, jawapannya adalah B. Oh, nak habis dah. Okey dah. Kita tengok soalan nombor 39. Okey, antara berikut yang manakah kelebihan menggunakan kad kredit? Okey, apakah kelebihan menggunakan kad kredit? Siapa boleh jawab? Ganjaran dalam bentuk rebat tunai. Okey, jawapan dia ganjaran dalam bentuk rebat tunai. Tapi jawapan saya bagi salah kan? Siapa yang jawab? Betul lah A. Ganjaran dalam bentuk rebat tunai A. Jawapannya adalah A. 39A. Ganjaran dalam bentuk rebat tunai. Itu adalah kelebihan dia. Okey, last sekali 40. Okey, berdasarkan penyertaan di bawah, pilih tindakan yang bersesuaian. Rudi mula bekerja sebulan yang lalu. Dia bercadang membeli motosikal baru untuk memudahkan ke tempat kerja. Soalan ni pun macam pernah keluar je ni. So, apakah perkara yang perlu dibuat dulu? Menetapkan matlamat. Kita perlu menetapkan
matlamat. Itu perkara pertamalah. Tetapkan matlamat. Okay, mesti tetapkan matlamat dulu. Lepas tu barulah boleh kita menilai juga kewangan dan seterusnya lah. Ingat lagi tak? Yang pertama apa? Pertama menetapkan matlamat. Yang kedua apa? Ada 5 ni. Proses pengurusan kewangan. Yang pertama menetapkan matlamat. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua? Dah lupa. Lepas kita tetapkan matlamat, kita menilai kedudukan wang. Menilai kedudukan kewangan. Yang ketiga? Mewujudkan pelan kewangan. Yang ketiga tak ada kat sini. So, yang ketiga mewujudkan pelan kewangan. Yang keempat? Melaksanakan. So, yang kelima kita mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Buku adalah soalan disusun-susun. So, inilah dia punya kedudukan ni lah. Okay, so kita dah habis kertas 1. Ada apa-apa pertanyaan, soalan? Okay, semua dah dapat jadual baru kan? Kelas Amethyst dengan Sapphire untuk kelas Math sama je waktu dia. Okay, hari Selasa 1 masa. Hari Rabu pun 1 masa. So kita ada 2 masa ialah hari Khamis dan hari Jumaat. Okay, untuk kelas yang 1 masa tu saya tak akan buat kelas online Sebabnya sebelum kelas awak saya ada kelas form 5. So nak bergerak dari bangunan nak ke bilik guru tu ambil masa. So jadi kita akan online sekejap je. Jadi untuk hari Selasa dan hari Rabu tu kita tak akan ada kelas online. Ya, saya stop ni Kejap ya. Saya cuba share je saya punya jadual jap. Apa kita punya kodnya? Mana Google Meet? Macam mana nak share? Okey, nampak jadual ni? Okey, hari Selasa dengan Rabu ni memang saya tak boleh buat kelas. Dia setengah jam je. Okey, jadi ini awak kena buat latihan sendirilah. Boleh? So, hari Khamis 7.30. Boleh bangun tak awal ni? Okey, hari Khamis 7.30. Hari Jumaat pukul 11.20. Okey, saya takut hari Khamis ni tak ramai ni. Okey, ingat hari Khamis 7.30 kita akan start kelas dan juga Jumaat. Okey cikgu. Tak ada masalah Tak ada insyaAllah. Tak ada cikgu, tak ada. Okey, yang biasa bangun lambat tu
Kena biasalah bangun awal Macam mana nak start ni? Cikgu masuk sekolah berapa hari bulan? Ya. Apa dia? Cikgu masuk sekolah berapa hari bulan? Hari Isnin ni saya dah masuk kelas, masuk sekolah dah. Form 4 dia lambat lagi ke sini cikgu? Form 4 selagi kita punya selangor tak tukar fasa 4, selagi itulah kita PDPR. Oh, okey. Okay, kita tunggu selangor tukar fasa 4. Okay, jadi minggu depan kita judul baru. So Selasa dengan juga hari Rabu, ingat itu buat sendiri yang latihan. Awak buat dulu latihan kertas 2. Set 2 kertas 2 lah, modul 2 kertas 2. Okay, Selasa Rabu. Jadi hari Khamis pagi tu tolong bangun awal. So kita akan start kelas pagi. Kita akan bincang dulu lah bahagian A dulu. Saya sempat ikut bahagian A 1 jam tu. Okay, dah hari Jumaat kita akan bincang bahagian B lah. Boleh? Okay, Sapphire dengan Amethyst kelas yang sama, hari yang sama. Okay, selagi cikgu awak cuti bersalin tak habis lagi, selagi itulah saya ambil kelas Amethyst lah. Okay. Kalau tak ada apa hari ni, sampai sini je lah kelas kita. Kita habis awal lah. Boleh? Boleh Boleh, cikgu. Okay, Boleh. kita boleh bersurai lah. Terima kasih cikgu. Okay, Terima kasih, cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.